sebuah hadis Nabi kita katakan, innamal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Sesungguhnya imam itu untuk diikuti oleh para makmum, janganlah menyalahinya. Jika dia bertakbir, hendaklah kamu ikut takbir. Nabi kita guna kalimah kabbara, bermaksud telah pun takbir, baru kita ikut takbir. Nabi kita guna kalimah raka'a, ya maksudnya telah pun raka', baru kita ikut raka'. Maka ulama mengatakan bahawa antara adab dalam solat berjamaah itu, hendaklah para makmum ya bergerak untuk raka', untuk sujud selepas melihat imam telah pun berada pada posisi raka', pada posisi sujud. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Imam Nawawi mengeluarkan sebuah hadis, kanu la yahnuna ru'usahum ila sujud hatta ra'auhu qad sajada. Para sahabat itu mereka tidak akan membongkokkan kepalanya untuk turun sujud sehinggalah mereka melihat Nabi kita telah pun berada pada tempat sujud. Ini kadang-kadang daripada jemaah kita, imam baru Allah, dia dah tungkat lutut di bawah dah. Ya, dia lagi awal pada tuan imam. Ya, maka akhirnya tuan imam perasan ada yang lagi awal, tuan imam lagi cepat. Ya, termengah-mengah jemaah lain. Maka ya sepatutnya para jamaah tunggu sehinggalah imam dah berada pada posisi raka', baru kita turun raka'. Imam dah ada pada posisi sujud, baru kita turun sujud. Yang berikutnya hadis Nabi kita katakan, inni imamukum, saya adalah imam kalian, fala tasbiquni, jangan mendahuluiku, ya, ataupun jangan berlumba-lumba denganku. Birruku'i, ya, ketika mana raka', wala bisujud, ketika mana sujud. Maksudnya Nabi kita tegah perbuatan raka' dan sujud serentak dengan baginda ataupun mendahului baginda. Wala bil qiyam, dan begitu juga ketika bangun berdiri. Wala bil insiraf, dan begitu juga ketika keluar daripada salat. Perkataan insiraf ni tuan-tuan ada dua makna. Insiraf ada dua makna. Makna yang pertama ialah beri salam dulu daripada imam, Nabi kita tak benarkan. Makna yang kedua insiraf ialah bergerak meninggalkan saf sebelum imam berputar daripada arah kiblat. Juga hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh bagi mereka yang tak ada apa-apa. Ya, mereka yang tak ada apa-apa kita katakan keperluan, kecualilah kalau jemaah yang memang dia nak buat jamak takdim sesuai daripada salam, memang dia akan bangun langsung. Orang yang mungkin ada hajat keperluan yang nak bersegera, maka silakan. Ya, ini tak ada apa-apa, sebab selesai salam aja pergi cari tiang, sebab dia memang penunggu tiang yang setia. Kalau yang macam tu, sabar dulu, tunggu dulu. Jangan bergerak lagi, tunggu sampai imam kita berputar daripada arah kiblat. Makruh tuan imam kalau terus menerus menghadap kepada kiblat sampai berdoa. Ya, hukumnya makruh. Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala anhu menyebutkan satu riwayat berkenaan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Sayyidina Umar membuat pemeriksaan kepada pelaksanaan solat berjamaah. Sayyidina Umar singgah di suatu tempat, melihat hal keadaan para jamaah, imamnya terus menerus menghadap kiblat, jamaahnya pula beredar sebelum imam berputar. Maka kata Sayyidina Umar, wailul lil imam, celakalah bagi imam, dia tidak berputar sehingga makmumnya beredar. Wailul lil ma'mumin, celaka juga bagi para makmum, kata Sayyidina Umar, mereka beredar sebelum imamnya berputar. Jadi kata para ulama, antaranya Imam As-Sayuti mengatakan kata-kata kecelakaan itu menunjukkan bahawa ketegasan Sayyidina Umar agar para jamaah mengambil sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, di mana para sahabat tidak akan bangun meninggalkan saf sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam berpusing kepada mereka. Jadi posisi imam selepas daripada salam, kita ada tuntutan wirid yang tidak bergerak daripada kedudukan tahiyat akhir, iaitu pada istighfarnya,
pada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lafaz daripada hadis yang sahih. Kalau hadis yang dhaifnya lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu daripada hadis yang dhaif. Ya, apapun hadis, ya. Jadi itu merupakan zikir yang kita masih dituntut tidak berubah daripada posisi kita. Kemudian Allahumma ajirni minan nar 7 kali untuk subuh dan maghrib. Tetapi kalau untuk solat-solat yang lain hanya 3 kali sebagaimana hadis riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya, kemudian Allahumma antas salam barulah kita bergerak. Sebab pada Allahumma antas salam barulah ya zikir yang tak dituntut menghadap kiblat. Jadi ketika mana imam Allahumma antas salam bergerak, maka pusingnya tadi itu ada 2. Dalam kitab Mishkatul Masabih, Imam At-Tabrizi rahimahullahu ta'ala anhu menyebutkan ya 2 posisi imam selepas daripada salam. Wa imma langsung menghadap kepada jamaah seperti kita sekarang, saya menghadap kepada tuan-tuan, ataupun imam berpusing ke sebelah kanan sehinggalah ya makmum di sebelah kanan imam dan kiblat sebelah kiri. Jadi imam berpusing sampai ke tahap ini, daripada kiblat berpusing sehinggalah jemaah sebelah kanan, makmum sebelah kiri. Ini hadis riwayat Sayyidina Sauban dan hadisnya sahih ya, bahawa Nabi kita berpusing ke sebelah kanan, sehingga kata Sauban, saya suka berada di sebelah kanan sebab Nabi akan menoleh kepada kami ya ketika mana baginda ya selesai daripada solat. Jadi itu 2 keadaan. Jadi sekiranya imam langsung menghadap ke arah kiblat saja, maka hukumnya makruh. Ada bagi alasan berdoa kena menghadap kiblat. Ulama mengatakan kiblat doa bukan kiblat ya. Kiblatnya doa bukan Kaabah, kiblatnya doa ialah langit. Sebab Nabi kita katakan ya muddu yadaihi ilas sama. Nabi kita menyebutkan ya berkenaan dengan orang yang berdoa menengadahkan tangannya ke langit. Jadi ulama mengatakan kiblat doa ialah langit. Yang kedua, ya nak dikirakan menghadap kepada seorang mukmin itu lebih ya, ulama mengatakan jiwa dalam sebuah hadis Nabi kita katakan jiwa seorang mukmin itu lebih mulia daripada Kaabah al-Musyarrafah. Ya, maka dengan sebab itu ulama mengatakan waktu kita berdoa menghadap kepada para jamaah ya, ataupun berada pada 2 keadaan posisi yang kita sebutkan tadi. Jadi untuk mereka yang ada keperluan, yang nak melakukan jamak takdim, yang nak ke bilik air dan sebagainya, yang ada urusan terikat dengan waktu kerja, maka itu tidak menjadi masalah untuk mereka langsung beredar selepas salamnya tuan imam. Tetapi untuk kita-kita yang tak ada apa-apa, nak tunggu kuliah pengajian dan sebagainya, ya hanya sekadar bagi salam kemudian cunggit bangun sebab nak pergi cari tiang, nak pergi cari dinding, tunggu sekejap, ya tunggu dan sabar sehingga imam kita berputar.